Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis ilmu kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا برحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Siak, pengurusi dan ahli jawatan kuasa surau, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, tamu-tamunya marilah kita merafakkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya kita pada malam ni sama-sama dapat berkumpul di surau, kita dapat menunaikan solat maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah kita masih terus istiqamah dapat berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam majlis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kita, Allah akan memberkati kita, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita dan Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat insya-Allah. Baik, tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ni kita akan meneruskan menyambung pengajian kita tentang fiqh miras ataupun faraid, hal-hal yang berkaitan dengan harta pusaka. Kalau tak silap saya yang terakhir dulu kita telah belajarlah tebal sedikit berkenaan dengan waris-waris yang berhak untuk mendapat harta pusaka, tuan-tuan. Yang mana waris ini terbagi kepada tiga ada, empat ada, kita tengok nanti. Yang pertama dikenali sebagai ashabul furud, iaitu waris yang bahagian kadar mereka telah ditetapkan dalam Quran ataupun hadis. Yang kedua, waris yang disebut sebagai asabah, yang mana bahagian mereka ni Allah tak tentukan, Allah tak tetapkan. Itu dipanggil asabah. Dia ada tiga cara bagaimana waris asabah ni mendapat bahagian ataupun habuan dalam harta pusaka. Yang ketiga, waris yang disebut sebagai zawil arham. Zawil arham yang ni kita dah tak amalkan lagi. Sebab zawil arham ni dah tak ada, tuan-tuan. Walaupun disebut tapi mereka tak dapat bahagian lah. Dan yang keempat, yang terakhir, waris yang disebut sebagai baitul mal. Okey, baik. Jadi benda ni tuan-tuan, saya malam ni cuba nak ajak tuan-tuan kita buat rajah sikit tuan-tuan, supaya kita mudah nak faham. Sebab kalau kita tuan-tuan dengar je pun kadang-kadang tak faham, susah nak faham. Jadi kalau tak pakai buat rajah pun tak faham juga, tak tahulah. Okey, baik. Pertama tuan-tuan, boleh nampak tak? InsyaAllah boleh nampak kan? Okey, dia nak tahu waris ni tuan-tuan, ini je. Mudah aja tuan-tuan.
Okey, baik. Si mati. Okey, waris dia kita boleh kategorikan yang pertama sebagai waris utamalah. Apabila si mati ni waris yang layak untuk dapat pusaka ni, sama ada dia ni golongan ashabul furud ke, sama ada dia golongan asobah ke, kita akan tengok. Baik. Waris utama dia tuan-tuan, kita tengok di bawah sama ada suami atau isteri. Tengoklah, kalau yang mati tu suami, isterilah dapat. Betul? Jadi kalau si mati tu isteri, suamilah dapat. Yang tu confirm. Dia dapat berdasarkan disebabkan hubungan perkawinan. Okey. Baik. Kemudian waris utama kita turun lagi ke bawah, anak lelaki, anak perempuan. Okey. Ini waris. Kita mati tuan-tuan, anak kita sama ada lelaki sama ada perempuan confirm dapat. Okey, tak apa. Kemudian ini waris yang dipanggil waris furu, cabang kita lah yang ke bawah. Kemudian ke atas. Apa waris kita ke atas tuan-tuan? Bapa, ibu. Okey. Kita mati, waktu tu bapa kita hidup lagi, dia layak dapat. Ibu kita hidup lagi, dia layak dapat. Jadi inilah dia punya waris utama. Ada ini semua tuan-tuan, yang lain minta maaf lah, duduk tepi dulu. Duduk kat koridor. Okey, baik. Yang ini semua tuan-tuan, hanya satu saja yang dipanggil sebagai asobah. Mana dia? Anak laki. Asobah. Bahagiannya Allah tak tentukan. Allah tak sebut pun dalam Quran. Baik, kita tengok satu-satu. Kalau suami, dia akan kemungkinan dapat 1/2 atau 1/4. Ingat lagi ya? 1/2 ataupun 1/4. Itu suamilah. Kalau isteri, dia akan dapat 1/4 atau 1/8. Ini bahagian. Ini waris ashabul furud lah. Maksudnya bahagiannya Allah sebut dalam Quran. Okey, baik. Kemudian anak perempuan. Anak perempuan pun disebut bahagiannya dalam Quran. Mereka akan dapat sama ada 1/2, sama ada 2/3, ataupun asobah. Dia disebut sebagai asobah bil ghairi. Ini kedudukan anak perempuan. Anak laki, tunggu dulu. Dia tak ada. Dalam Quran tak sebut. Secara khusus yang dikatakan nombor-nombor pecahan ni lah. 1/2 ke 2/3. Dalam Quran Allah tak sebut anak lelaki. Okey, baik. Kemudian kita tengok ibu pula. Ibu berapa dia dapat tuan-tuan? Dalam Quran sebut sama ada 1/3 ataupun 1/6. Atau yang ni bukan dalam Quran, ni ijtihad sahabat Zaid bin Sabit, iaitu 1/3 baki. Ni ibu. Macam mana keadaannya nanti kita tengok. Macam mana dia boleh dapat 1/3, macam mana dia boleh dapat 1/6. Tapi inilah yang disebut ibu. Manakala bapa, dia akan dapat sama ada 1/6 atau 1/6 campur asobah ataupun asobah. Asobah tu baki ya. Okey. Jadi inilah kedudukan waris utama. Boleh ingat ni tuan-tuan, khatam dah. Boleh makan pulut kuning lepas ni. Yang ni yang kadang-kadang kita ini paling utamalah, asas dia. Ini yang dikatakan waris utama. Boleh tuan-tuan. Sebab yang sebelum ni kita belajar, mana-mana belajar pun kita kalau dia satu-satukan waris perempuan, kalau
suami dapat gini, dapat gini. Kadang-kadang kita tak boleh nak imagine, kita tak boleh nak bayang. Jadi apabila kita buat macam ni, okey, mati. Contoh si mati siapa namanya Atan. Ada Atan, tak ada kan sini? Atan tak ada. Okey, si mati Atan. Dia meninggalkan isteri, meninggalkan seorang anak perempuan, meninggalkan seorang anak lelaki, bapa ada, ibu bapa. Jadi isteri dapat apa? Dapat 1/8. Anak perempuan sebab dia ada bersama dengan anak lelaki, barulah dia akan jadi asobah bil ghairi. Kemudian bapa akan dapat 1/6, ibu akan dapat 1/6. Itu dia punya bentuk. Okey, boleh? Ada soalan? Boleh faham? Kat mana yang tak faham? Macam mana anak perempuan dapat 1/2? Macam mana anak perempuan dapat 2/3? Macam mana anak perempuan dapat asobah? Okey, tak apa. Kenapa suami dapat 1/2, tuan-tuan? Macam mana suami boleh dapat 1/2? Jika isteri mati, isteri yang mati itu tak ada anak. Sebab itu suami dapat 1/2. Tapi kalau si mati itu isterinya mati, tapi dia mempunyai anak, si mati itu ada anak, maka suami akan dapat 1/4. Sama juga kalau isteri yang mati, kalau suami mati kat sini, suami mati dan dia tidak mempunyai anak, maka isteri akan dapat 1/4. Dan apabila suami mati dan suami yang mati itu ada anak, meninggalkan anak, dia akan dapat 1/8. Itu dia punya kedudukan. Itu yang dia punya ada nombor sampai kenapa nombor pecahan dia ada 2. Kat sini nombor pecahannya pun ada 2. Kat sini lagi 3. Kat sini nombor pecahannya ada 2. Ini dia punya inilah. Okey. Macam mana anak perempuan ni dia boleh dapat 1/2? Macam mana anak perempuan boleh dapat 2/3? Dan macam mana anak perempuan ni boleh jadi asobah? Asobah ni maksudnya dia dapat baki lah. Okey. Anak perempuan dapat 1/2 apabila si mati meninggalkan anak perempuan seorang tanpa bersama dengannya anak lelaki. Dia anak perempuan tunggal. Maka dia akan dapat 1/2. Tetapi pada waktu itu kalau anak perempuannya lebih daripada seorang, 2, 3, 4 sampai 10, dia akan dapat 2/3. Dia akan dapat 2/3. Bukan seorang 2/3. Kalau 10 orang anak perempuan, 2/3 itulah kongsi 10 orang. Okey. Dan anak perempuan dia akan jadi asobah ketika mana asobah ni akan dapat baki lah. Maksudnya bila mana dia bergabung dengan saudara kandung lelaki. Inilah anak lelaki. Barulah muncul anak lelaki. Maka pada waktu itu 1/2 ke 2/3 dah tak laku dah. Dia terus kepada asobah atas kadar 2 nisbah 1. 2 untuk lelaki, 1 untuk perempuan. Itu yang dalam masyarakat kita, alah esok kita anak lelaki, bapa kita mati, kita dapat 2 bahagian, kita dapat lebih. 2 tu 2 nisbah 1. Maksudnya kalau kita ada adik-beradik kita 5 lelaki, 5 perempuan, maka harta yang ditinggalkan tu akan dibagi kepada 15. 2 untuk lelaki, 1 untuk perempuan. Maksudnya 15 bahagian lah. Jadi lelaki dapat 2. Itu yang dikatakan asobah. Boleh tuan-tuan? Tak faham? Buat faham je lah. InsyaAllah. Ya. Dia tak payah nota tuan. Surau belikan buku ni. Tak mahal, RM32 je. Ini saya punya maha guru lah. Komplit. Boleh jadi penceramah kat depan.
Ya ini jalan shortcut. Tuan-tuan nak masuk syurga cepat, nah ni saya bawa jalan shortcut. Contohlah. Maksudnya kita nak faham. Sebab kita sebelum ni dah belajar kan. Jadi kalau tuan-tuan belajar berkitab pun, saya tunjukkan raja ni lagi senang faham. Okey, baik. Sebab kadang-kadang kita manusia ni ada otak yang baca baru faham. Tapi dia bacanya tak banyak, dia gunakan dengan raja je cukup. Okey, baik. Boleh tuan-tuan. Kemudian ibu. Kenapa ibu dapat 1/3? Apabila si mati meninggal, ketika dia mati, ibu hidup lagi tapi tak ada anak. Jadi ibu dapat 1/3. Tapi kalau si mati ada anak, maka ibu dia akan dapat 1/6. Ataupun si mati meninggalkan adik-beradik, ibu juga akan dapat 1/6. Yang ni 1/3 baki jika warisnya hanya 3 golongan. Suami mati meninggalkan isteri, meninggalkan ibu dan meninggalkan bapa. Maka ibu pada waktu itu akan dapat 1/3 baki. Ataupun isteri mati meninggalkan suami, meninggalkan ibu, meninggalkan bapa. Maka ibu dapat 1/3 baki. Okey. Baik. Kemudian kalau kita tengok bapa pula. Bapa dia akan dapat 1/6. Jika si mati ni, ketika dia mati bapanya hidup. Dan waktu itu dia meninggalkan anak. Meninggalkan anak. Kalau 1/6 ni meninggalkan anak lelaki. Maka bapa dapat 1/6. Kalau si mati ni meninggalkan anak perempuan, bapa mendapat 1/6 campur baki. Kalau si mati ni pula tak meninggalkan anak langsung, maka bapa jadi asobah. Bakinya diambil semua. Itu kedudukan bapa. Ini waris utama. Jadi kenapa saya tekankan ni tuan-tuan? Sebab saya nak bagi tahu hari ini banyak kes yang saya jumpa. Isu pusaka ni tuan-tuan menjadi huru-hara disebabkan ketika mana proses permohonan pusaka dia menipu waris. Dia menyembunyikan waris. Menyembunyikan waris. Saya dah jumpa 3 kes. Keluarga jadi porak-peranda. Sampai nak bawa ke peringkat pihak atasan lah. Sebab boleh bawa ke peringkat pihak atasan untuk cabar perintah yang telah dikeluarkan. Walaupun perintah dah keluar, dah tukar milik pada nama orang tuan-tuan, tapi berlakunya penyelewengan macam tu tuan-tuan, boleh dicabar dan orang kata boleh dibatalkan semua sekali. Ini berlaku. Dekat Bukit Kapal lah saya cerita. Dekat Meru saya tak jumpa lagi. Saya tak boleh bagi tahu lah kan, tapi itu dah berlaku. Puncanya ketika memohon pusaka, dia tidak mengemukakan waris yang sepatutnya dapat. Sepatutnya waris anak ni, sepatutnya ada 7 orang. Dia sorok, dia hanya kemukakan 3 orang saja. Berlaku tuan-tuan. Berlaku. Minggu lepas ada seorang jumpa saya, "Ustaz, boleh tolong tak? Macam mana nak buat? Kalau saya mohon, waris saya ada 8 ni. Yang ayah saya mati, anak-anaknya ada 8. Boleh tak Ustaz tolong buatkan apabila mohon, kemukakan 4 orang saja." Saya kata, "Berapa kamu nak bayar?" Kalau setakat 5,000 tak berbaloi. Ajalah kita cakap kan. Kalau 50,000 saya buatkan, saya kata. Aja memang dia tak mampu pun tuan-tuan. Saja kita ni. Bahaya tuan-tuan. Bahaya. Sebab dah berlaku dah. Sebab ada satu kes. Ni saya boleh cerita tuan-tuan. Kita kongsi tuan-tuan. Supaya dekat karya sini tak berlaku lah macam tu. Dia ada satu kes tuan-tuan. Ketika dia mohon, dia hanya mengumumkan 2 orang saja waris. Yang seorang pun dah mati.
Sedangkan waris yang seorang lagi tu yang perempuan dia nafikan dengan alasan tak apa. Dulu arwah bapa kata pesan, dia tak ada, dia kata tak apalah. Bahagian bapa ni kita buat wakaf lah. Okey. Jadi yang perempuan ni bodoh kan, orang kampung kan, tak tahu apa. Dia ikut je lah abang tua dia. Okey, tak apa, kita buat untuk wakafkan lah. Akhirnya apa berlaku tuan-tuan? Akhirnya apa berlaku? Tanah tu jatuh atas nama dia seorang aja. Hari ini dah mati dah orang tu. Apabila dia dah mati tuan-tuan, dia akan pergi pada nama anak-anak dia. Yang tadi tu, adik-beradiknya tadi tu, hilang semua. Saya panggil waris-warisnya, saya jumpa dia, saya bagi tahu satu. Terpulang kamu nak selesaikan macam ni. Saya beri dua cara nak selesaikan. Tapi terpulanglah kamu, pilihlah mana satu. Kalau pilih yang ni, confirm ada salah seorang daripada keluarga kamu yang masuk jail. Itu je lah. Ini berlaku. Ada satu tempat tu lagi dahsyat. Yang tu tak payah cerita lah, panjang nanti cerita. Sebab menipu waris tuan-tuan. Ini yang kita nak faham. Inilah waris tuan-tuan. Apabila berlaku kematian, inilah waris dia. Okey, boleh. Tu penting tu tuan-tuan. Kalau contoh waris dia nak menolak, jangan menolak di luar, kena menolak di dalam mahkamah ataupun pejabat pusaka. Kemukakan dulu waris, apabila dipanggil bicara, semua datang waris, okey, minta maaf, saya tak nak bahagian saya. Saya berikan bahagian saya pada adik ke, pada yang lain. Buat penolakan ketika bicara berlaku, bukan sebelum bicara dah tolak. Maknya mungkin tolak, anaknya tahu ke? Ini yang banyak berlaku lah tuan-tuan. Kadang-kadang kita pandang mudah kan, pandang mudah. Akibatnya, akhirnya apa tuan-tuan? Akhirnya memakan harta secara tidak sah, memakan harta secara batil. Itu je. Sebab tu saya panggil waris-waris itu, saya kata, kamu sanggup ke ayah kamu yang sekarang dah ada dekat kubur, sanggup makan harta secara haram ni? Itu je. Kalau kamu sanggup, pedulilah, itu bapa aku, dia punya pasal lah, dulu dia yang buat. Kalau dijawab macam tu lah tuan-tuan, kita pulang. Yang penting saya dah sampaikan, saya dah bagi tahu. Dahsyat orang baik kapal tuan-tuan. Jadi sebagai pengajaran lah, supaya orang Mero tu jangan buat. Orang Mero pun sama juga tuan-tuan. Okey. Boleh? Boleh tuan-tuan. Ada soalan? Nak tanya? Ini waris utama. Ini waris utama. Baik. Kita pergi sikit kepada waris ganti. Waris ganti ni maksudnya apa? Apabila waris utama tu dah tak ada, mati. Mati dulu sebelum si mati tu mati. Okey, waris ganti dia ada kat bawah ni tuan-tuan. Cucu lelaki, cucu perempuan. Waris ganti dia cucu lelaki dan cucu perempuan. Salah, silap. Cucu lelaki, cucu perempuan. Ini yang disebut dalam Quran. Baik, cucu perempuan dia boleh dapat 1/2, dia boleh dapat sama ada 2/3, dia boleh dapat sama ada 1/6, ataupun dia boleh dapat asobah. Ni. Bila cucu perempuan ni boleh dapat tuan-tuan? Cucu ni. Ni yang waris yang disebut dalam Quran ni. Ashabul furud ni. Ni. Cucu perempuan. Baik. Okey, macam mana pula cucu lelaki, cucu perempuan daripada anak perempuan? Layak ke tidak? Tak layak. Tak layak. Dia kan cucu juga kepada si mati. Betul. Dalam Quran tak sebut. Dia disebut sebagai waris zawil arham. Walaupun dia rapat, tapi dia tak ada hak kerana tak disebut namanya dalam Quran. Yang disebut
hanya cucu perempuan daripada anak lelaki si mati. Okey, baik. Bila cucu perempuan ni boleh dapat? Apabila si mati, atan mati, meninggalkan isteri, meninggalkan anak perempuan. Anak laki ni mati awal daripada atan mati. Baru dia layak. Tapi kalau anak laki ni hidup, yang ni terdinding. Cucu terdinding. Siapa dinding? Bapak dia lah. Tapi sebab bapaknya ni, anak laki ni lebih awal mati daripada si mati, maka dia ada anak, maka di sini dipanggil sebagai cucu. Jadi cucu layak dapat. Cucu akan dapat sama ada 1/2. Kalau dia seorang. Kalau dia 2 orang, dia akan dapat 2/3. Dia akan dapat 1/6 bila? Ketika mana dia bersama dengan anak perempuan ni. Makcik dia lah. Kalau makcik ni seorang, dia dapat 1/2. Cucu perempuan seorang 1/6. Jadi 1/2 campur 1/6, 2/3. Itu bahagian untuk wanita perempuan. Sebab dia 2 orang. Okey, macam mana pula cucu perempuan ni boleh dapat asobah? Apabila waktu itu cucu perempuan ada bersama dengannya cucu lelaki ni. Barulah dia akan jadi asobah. Okey, baik. Dan cucu perempuan ni akan terhalang macam mana? Jika makciknya ni ada 2 orang ke atas. Kalau dia ada seorang, contoh yang ni dah mati awal lah. Mati awal. Si mati, atuknya mati, ada anak perempuan seorang, ni ada seorang. Yang ni layak dapat. Tapi kalau anak perempuannya ada 2 orang, maka yang ni terhalang. Sebab makciknya 2 orang. Sebab apa 2 orang? Sebab makcik 2 orang ni dah dapat 2/3. Kalau dia seorang 1/2. Jadi dia dapat 1/6. 1/2 campur 1/6, 2/3. Tapi dia kat sini dah ada 2 orang, 3 orang, automatik dia dah jadi 2/3. Faham? Confirm tak faham? Macam mana 2/3 tu? Macam tu lah. Tapi itu je lah pun ilmunya tuan-tuan. Saya nak terangkan lagi macam mana. Itulah dia bentuknya. Okey. Jadi ini cucu perempuan. Macam mana cucu perempuan layak dapat? Sebab dalam Quran dia disebut sebagai waris ashabul furud. Kerana apa? Kerana pada waktu kematian atuknya, bapanya dah mati dulu. Maka waktu itu dia layak dapat. Tapi pada waktu itu anak lakinya ada 2 orang. 2 orang contohnya. Tapi bapaknya dah mati. Dia akan terhalang. Contoh kat sini tuan-tuan. Kat sini ada anak lagi seorang lagi. Anak laki seorang. Yang ni dah mati dulu. Yang ni confirm dia tak dapat. Sebab dah ada pakcik jadi penghalang. Pakcik jadi penghalang daripada cucu-cucu kepada anak laki ni dah dapat. Jadi dalam keadaan ni, waktu anaknya dah mati dulu, si mati sebagai atuk, dia disunatkan untuk buat wasiat kepada cucu-cucu yang ni. Itu yang dikatakan wasiat wajibah. Wasiat wajibah. Okey, baik. Ada soalan? Tak tahu nak soal apa. Ada beradik 5 orang. 2 adik beradik dah meninggal. Okey. Okey. Adik beradik yang meninggal, okey baik. Saya padam. Si mati meninggalkan waris. Ada 5 orang anak, betul? Anak apa? Anak apa? Anak laki ke anak perempuan? Anak laki 2 tadi. Anak laki 2, anak perempuan. Anak perempuan.
anak perempuan. Oke, baik. Jadi mati mati awal lah, dah mati dulu. Yang ni dah mati dulu. Oke, baik. Baru bapaknya mati. Oke, baik. Kat sini dia ada anak, betul? Anak laki, anak perempuan. Anak laki, anak perempuan. Semua ada anak. Oke. Cucu ni dapat tak? Oke. Yang mati ni tak dapat. Sebab dia dah mati awal. Sekarang ni dia ni ada cucu. Maksudnya ada anak. Maksudnya cucu kepada si mati. Dia dapat tak? Kalau tengok keadaan ni tuan-tuan, tak dapat. Sebab apa? Sebab dia ada anak. Si mati ada anak laki. Anak laki yang menolak. Pendinding. Yang menghalang daripada anak saudaranya dapat. Ini lagi daripada anak perempuan. Anak perempuan cucu anak perempuan. Sebab cucu daripada cucu kepada anak perempuan memanglah tak dapat. Automatik dah tak dapat. Tapi dia pun dah mati. Sepatutnya kalau kat sini boleh dapat kan? Sebab dia cucu daripada anak lelaki. Tapi disebabkan ini ada lagi. Kalau yang kat sini tak dapat, yang kat sini tak ada ni. Contoh, kat sini kita hilangkan. Kita hilangkan kat sini tuan-tuan. Ni layak dapat ke? Dapat. Tapi dia akan jadi asobah. Sebab dia tinggal perempuan kat sini. Ini dua orang akan dapat 2/3. Kat sini akan jadi asobah bakinya. Jadi berapa bakinya? 2/3 bakinya 1/3 lah. 1/3 kongsi dengan anak laki seorang, anak perempuan seorang. Atas kadar 2:1. Itu. Tapi kalau yang laki ni tadi ada, tak dapat. Itu je. Boleh. Dia pusing-pusing lah macam tu. Azan dulu sekejap. Kita sambung dalam 5 minit je lepas azan insyaAllah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
Nah, nah. Nah, salatan qaiman. Wa ba'asmaqa. Innaka. Baik, ada satu lagi. Banyak persoalan ini yang ditanya tuan-tuan. Okey ya. Ya, bapa saudara yang kat pak cik kepada siapa? Si mati ke? Tak cukup whiteboard saya nak tulis. Dia ada lagi kat sini, ada lagi kat sini. Panjang, cuma ini waris utama je dulu. Tak apa, nanti yang itu saya terangkan sikit kejap, last. Okey, yang ni banyak isu tuan-tuan. Isunya apabila si mati ni, dia cuma ada anak perempuan. Yang ni banyak. Okey. Okey, anak perempuan, kemudian anak perempuan ni adalah anak lah kan, lelaki, perempuan, ada lelaki, perempuan, ada lelaki, perempuan. Baik, tuan-tuan, andai kata si mati ni sebelum mati, semua anak perempuannya mati dulu. Cucu-cucu dapat tak? Cucu-cucunya dapat tak ni? Tak, sebab dia ni semua ni waris zawil arham. Maksudnya yang tak disebut pun dalam Quran. Sebab dia anak cucu lelaki, cucu perempuan kepada anak perempuan. Dia yang dapat cucu lelaki ataupun cucu perempuan atau cucu lelaki kepada anak lelaki. Nampak? Kadang orang, aku cucunya. Cucu betul lah cucu. Tapi tak dapat lah. Dia ingat cucu je dapat. Ini sesuatu yang berlaku. Ataupun yang ni semua hidup. Anak perempuan hidup 3 orang. Si mati, mati. Si matilah. Okey, mati. Okey, baik. Anak perempuan 3 orang ni dia hanya boleh habiskan berapa tuan-tuan? 2/3 je. Bakinya 1/3 ke mana? Belum lagi Baitul Mal. Baitul Mal tu dia jauh lagi. Maksudnya kita kena pergi jalan Jabar, kena pergi jalan Palih, jalan Rahman tu, barulah dia pergi Baitul Mal. Lambat lagi lah. Yang tu saya tak tulis lagi kat sini. Jadi macam mana? Kadang ada orang tanya, macam mana Ustaz? Kalau boleh harta saya ni tak nak pergi kepada orang lain. Saya nak turunkan juga pada anak-anak saya. 2 cara. Pertama, waktu hidup, ambil borang 14, tukar nama terus. Berikan terus tukar nama. Tapi bersedialah kalau nanti bapaknya dihalau. Habis dah pindah milik, kan? Dah tak ada. Okey, yang kedua caranya hibah, itu je. Itu alternatif. Hibah. Okey. Tapi kalau tuan-tuan redha, tak apalah. Walaupun anak saya tak boleh nak habiskan, saya ada adik-beradik. Adik-beradik lelaki ke, adik-adik perempuan, dia akan dapat bakinya 1/3 tu. Kalau kita redha, tak ada masalah. Sebab itu hukum. Kalau kita redha. Jadi, okey.
Ah, okey. Itu cerita lain tu. Dari segi hukum tu memang semua ada hak. Cuma macam mana hak. Kalau isteri dia dapat 1/8, rumah 1/8 mungkin dekat bahagian dapur je. Dia ada hak. Yang tu macam mana cara nak selesai? Muafakat, bincang. Yang tu kalau tuan-tuan pergi balik kat mahkamah pun, oh minta maaf. Yang ni kamu settlekan sendiri. Pihak mahkamah dia hanya beri hukum. Okey, isteri dapat 1/8, anak-anak 2/1. Contohlah hukum je. Macam mana nak settle, pandai-pandai. Yang tu kalau ada ramailah yang kadang itu ada beberapa kes jumpa. Macam mana Ustaz? Saya kasihlah cadangan. Bincanglah adik-beradik, anak beranak. Ni kan anak beranak, mak dengan anak-anak bincang. Terpulang. Sama juga tuan-tuan. Tuan-tuan ada tanah. Kat situ ada 3 nama. Contoh, 1 geran 3 nama. Ada ke kat dalam geran tu, okey, yang nama A dekat barat, yang B dekat utara, yang C dekat selatan. Ada? Disebut dalam geran tu ada tak? Ada. Kalau ada, adalah. Itu yang 3 nama, 1 ekar, 1 ekar, 1 ekar. Contoh kadang-kadang ada yang tak disebut. Jadi yang ni tuan-tuan atas budi bicara tuan-tuan. Cara. Okey, faham. Saya nak menjawab abang kita ni, yang last tadi. Okey, waris. Tadi ni dah waris ni, jadi andai kata dah waris ganti cucu ni, akhirnya tak dapat juga nak habiskan, siapa yang habiskan? Waris kedua. Siapa waris kedua? Disebut sebagai ISB, SB, SI. Lelaki, perempuan, lelaki, perempuan, lelaki, perempuan. Saudara seibu sebapa lelaki, saudara seibu sebapa perempuan, saudara sebapa lelaki, saudara sebapa perempuan, saudara seibu lelaki, saudara seibu perempuan. Contoh, A mati meninggalkan 3 orang anak perempuan. Dia ada baki kan 1/3. Pergi mana? Sini. Pergi sini. Okey, baik. Kat sini tak boleh nak habiskan. Pergi mana lagi? Contoh kat sini pun dah mati awal. Pergi Langkawi, naik bas, semua aksiden satu bas, meletup semua mati. Contohlah kan. Okey. Dia akan tengok kat sini tuan-tuan. Atas bapa ada siapa? Atas bapa ada datuk. Atas bapa ada nenek. Atas ibu ada nenek. Datuk. Okey. Datuk layak dapat, nenek dapat. Nenek atas ibu layak dapat, datuk atas ibu tak dapat. Okey. Andai kata kita tengok pula kat belah sini. Belah bapa, siapa belah bapa? Bapa, saudara seibu sebapa lelaki, seibu sebapa lelaki. Bapa, saudara seibu sebapa lelaki. Ini yang akan dapat. Pak saudara kita. Pak saudara kepada si mati. Pun pak saudara kita dah mati juga tuan-tuan. Pergi mana? Tengok datuk saudara ada ke tak? Datuk saudara dah mati awal lah. Sebelum merdeka dah mati dah. Okey. Barulah dia akan turun kat sini dipanggil sepupu. Sepupu yang boleh habiskan. Saya jumpa satu kes tuan-tuan, saya kebetulan bantu dia lah. Yang nak dapatkan habiskan dia sepupu. Sepupu tu senyum lebar. Saya kata dengan dia, agak-agak kamu nak pulangkan ke tak? Dia kata, rezeki Ustaz. Alhamdulillah. Tapi jangan lupa saya kata. Dapat soto jadi. Dia tak ada. Dia sepupu tuan-tuan. Sebab warisnya tak ada. Dah mati awal semua. Banyak dah mati dah. Jadi dia akhir. Kalau tak, dia last lah penyelamat. Kalau tak, tanah si mati tu pergi mana? Baitul Mal. Jadi sepupu penghujung penyelamat. Sepupu pun tak ada. Anak pada sepupu siapa?
sampai bawahnya anak sepupu, anak sepupu. Anak sepupu, ini bukan dua orang sepupu lagi lah, dua pupu ke tiga pupu tak tahulah kat sini lah. Itulah dia tuan-tuan. Ia kena pergi cari. Sebab dalam faraid, dalam harta pusaka faraid ni tuan, dia ada tiga ilmu yang perlu kita faham. Pertama ilmu fatwa. Ilmu fatwa inilah dia ilmu fatwa. Hukum yang Allah tetapkan. Yang kedua ilmu hisab, ilmu kira-kira. Ilmu kira-kira tuan tak belajar lagi lah. Yang kedua ilmu nasab, keturunan. Kadang-kadang kita sepupu pun dah tak kenal. Inilah dia sebenarnya. Kadang-kadang sepupu pun tak kenal tuan-tuan. Anak-anak kita, rasanya anak kita sepupu dia pun tak kenal. Ha. Jadi itu pentingnya ilmu. Dia ada ilmu cabang dia lah. Boleh? InsyaAllah ya tuan-tuan. Boleh ya? Rasanya cukup. Ada soalan boleh PM je lah. Okay, rasanya cukup sekadar itu. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan, sedikit aja yang kita kongsikan, insyaAllah nanti kita main ni je tuan-tuan. Tuan-tuan boleh faham ni, insyaAllah. Tuan-tuan boleh ganti saya kat depan. InsyaAllah itu je. Kita tutup majlis kita dengan sama-sama membaca tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.